Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama saya lagi sekali kita akan menceritakan tentang beberapa manfaat kacang soya. Hari ini kita cerita tentang masih lagi legium yang berbentuknya dalam bentuk soya bean. Okey, anda tahu dia salah satu daripada yang paling bagus untuk mengurangkan kolesterol, untuk menguatkan otot kita sebab banyak dia punya protein amino acid tu cukup kuat, dia mengurangkan masalah insulin resistant kan. Insulin resistant tu adalah satu daripada masalah untuk kena diabetes. Dia boleh disebabkan oleh banyak serat, lepas tu dia meningkatkan imuniti. Saya dah cerita tentang ada kaitan dengan penjagaan mata. Kalau pregnant ladies harus digalakkan ambil, bukan nak bagi baby tu jadi putih macam soya bean tu, tak kan, tetapi dari segi vitamin mineral yang bagus untuk orang yang pregnant, yang mengandung. Blood pressure, lagi satu cerita baik, lepas tu meningkatkan tenaga. Jadi banyaklah dari segi circulation, peredaran darah. Kalau you tengok cerita tulang punya kekuatan. Jadi bila orang duk cerita tentang soya bean ni tak bagus ataupun menyusahkan ataupun membahayakan, saya pun agak heran daripada mana. Tapi ada juga fakta-fakta yang betul, yang kalau you salah ambil soya bean, dia berbahaya. Tapi kita sambung dulu. Dia juga meningkatkan dari segi pemikiran ataupun daya pemikiran you supaya tidak cepat nyanyuk. Dia kan, saya kata, bagi mereka yang menjaga kesihatan usus, penjagaan pencernaan, absorption, dan juga untuk dapat second meal punya efek. Ingat tak second meal punya efek? Makan yang tengah hari tadi, malam ni masih lagi boleh terasa dia punya efek dia, kenyang dia, ataupun supaya tidak terlalu nak nak makan banyak. Okey, yang penting anda kena ingat, adakah dia boleh lawan kanser ataupun tak lawan kanser. Okey, yang juga kenapa saya kata kena hati-hati, sebab ada juga bahan-bahan yang toksik kalau you salah cara persiapannya. Walaupun dia ada banyak antioksida pun boleh lawan kanser dan sebagainya. Sampaikan dia jaga darah supaya dia tak pekat ataupun tidak cair. Okey, ujung-ujung sekali untuk orang menopausal, saya dah cerita banyak. Juga orang yang banyak inflamasi radangan dalam badan you, dia banyak membantu. Jadi kalau you dengar pun macam laju cerita berlambak-lambak lebih daripada 17 keuntungan. Cuma ada beberapa yang you kena perhatikan kat sini supaya you tidak salah hari bulan. Nombor satu ialah kenapa dia boleh begitu cantik sekali memberi manfaat. Dia tak boleh kita cerita bukan-bukan je. Kajian dah dijalankan, ada banyak dia punya zat-zat ataupun gizi dia, nutrien dia. Maksudnya zat makanan yang bagus-bagus. Termasuklah kalau dari segi kalorinya pun, kalau you ambil satu, asalnya kalau soya beans tu, kalau you buat apa pun, daripada satu cup asalnya, satu cawan, lebih kurang katakan 200. Kalau sepinggan nasi boleh, kadang-kadang boleh gemuk kan. Tapi kalau satu cawan asalnya daripada soya, insyaAllah you tidak akan jadi gemuk. Sebab apa? Kebanyakannya ialah protein. Dalam tu nombor dua, dia masih ada karbohidrat, dia masih juga ada dia punya fat dia, tapi semuanya dalam bentuk yang bagus. Dia kan ada fat yang good fat, okey. Dan kalau anda tengok dia punya konten dia daripada kalsiumnya, ironnya, zat besi, magnesium, manganisnya, fosforusnya, potasium, zinc lagi, selenium lagi. Selenium ni memang susah nak cari, tahu tak? Orang yang nak lawan kanser selalu ni cari selenium, okey. Orang nak cari zinc sebab susah nak dapat zinc ni, okey. Orang cari thiamine untuk jaga murung tak murung, masalah pemikiran. Orang cari riboflavin, B6, banyak vitamin B dalam tu. Ada folate lagi untuk jaga janin kita. Jadi kalau anda fikir-fikirkan, dia punya masalah yang utama kenapa orang komplain ni, saya nak cerita sekarang, iaitulah disebabkan oleh ada dua nama yang you kena ingat, iaitu satu dinamakan isoflavone. Saya dah buat kajian, orang selalu yang mengatakan dia terganggu ialah disebabkan dia lebih kurang macam estrogen. Dalam kacang soya ni ada yang orang panggil macam peniru estrogen, mimicking dia, macam acting dia macam estrogen. Estrogen ni bagus untuk wanita, tak ada masalah kalau mencukupi. Tapi kalau dia terlalu banyak, kalau you banyak ambil, kata orang kalau ambil banyak kacang soya ni, dia meningkatkan estrogen, okey. Tapi sebenarnya itu adalah mitos. Tahu mitos tak? Maksudnya
untuk you orang perempuan dulu. Dia kata kalau you banyak phytoestrogen dalam kacang soya ni, kalau you makan banyak, you boleh senang kena breast cancer. Apa tu? Kanser payudara, ataupun satu lagi yang dinamakan iaitu PCOS, apa tu? Polycystic Ovarian Syndrome. Maksudnya ovary you senang kena cyst. Atau satu lagi cervix punya kanser. Jadi banyak orang pertikaikan boleh kena kalau banyak sangat kacang soya ni. Tapi kajian telah dijalankan. Oh, satu lagi untuk itu wanita, untuk lelaki pula dikatakan kalau banyak ambil kacang soya ni senang jadi mandul ataupun mengurangkan masalah you punya testosteron, okey. Dan juga orang lelaki senang dapat breast macam orang perempuan. Sebab apa? Terlalu tinggi pula estrogen you. Saya nak bagi tahu kat you, okey, ini adalah sebenarnya betul. Boleh jadi semua ni. Tetapi dengan syarat you kena ambil sampai minimum 5 liter satu hari. You kena minum 50 gelas satu hari. Soya bean ataupun minum ataupun makan berapa kilogram baru nak kena macam tu. Itu pun kalau you amal hari-hari. Jadi tak mungkin you makan dalam bentuk yang ataupun kuantiti yang begitu banyak. Kalau betul you makan macam tu, banyak macam tu, memang confirm. Bahkan pula kadang-kadang sekarang you tak peduli sama ada GMO tak GMO. Selalunya orang yang nak betul-betul amalkan kacang soya yang betul-betul sihat, you cari yang organik. Sekarang yang dah ada jual dah. Okey, bahkan kacang dia sendiri, kacang soya tu sendiri dah ada jual yang orang dah pandai sekarang. Dia buat yang organik, berarti dia tidak modify kepada GMO. Sebab apa? Kalau GMO punya kacang soya asasnya dan you ambil terlalu banyak setiap hari, itu memang ada chance. Jadi walaupun belum confirm kajian tu, tapi saya rasa kita tak nak melawak lah kan. Namun kita semua makan ataupun minum paling-paling ingat 2 gelas, ataupun saya lebih nak galakkan supaya anda lebih jauh daripada nak kena masalah tadi, masalah kanser ataupun masalah testosteron atau masalah nak breast orang lelaki ataupun cervix punya problem ataupun cancer of the breast untuk wanita semua tu. Lebih baik you lebih ke arah nanti saya bagi cara persiapan atau makanan yang sesuai. Nombor 1 saya dah cerita semalam. Kalau you tidak soak dia, tidak rendam dalam air semalaman, itu memang cari pasal. Okey, nombor 2, kalau you nak betul-betul lari daripada masalah yang saya cerita tadi, mestilah dipanaskan ataupun dimasak dahulu, ataupun kalau in this case besok paginya you buat soya bean atau buat tauhu. Setengah orang buat dalam bentuk ada 5-6 jenis. Satu lagi lain pada tahu tu saya panggil tahu kuah lah, orang utara kan. Ataupun setengah orang buat taucu. Pernah dengar taucu? Tapi itu dah ada mixture dengan sedikit garam dan gula dan sebagainya. Setengah orang buat, kalau bahasa Indonesia tu dia panggil tausi, yang hitam tu, okey. You tahu bahasa sana dia panggil kedelai kan. Kenapa saya cakap Indonesia? Sebab Indonesia sinonimnya dengan tempe ataupun dengan terkenal dengan kacang soya. Sebab satu dunia ni kalau kata tempe dia refer kepada Indonesia, kononnya makanan Indonesia. Tapi betul, Indonesia tempe merupakan salah satu daripada macam makanan harian mereka, macam staple ataupun yang dah stabil dengan cita rasa seluruh Indonesia. Betul kan? Dan banyak jenis-jenis cara masakan dan sebagainya dah yang tu ikut kepandaian masing-masing. Tapi malam ni saya nak habiskan cerita tentang kontroversi betul ke kanser, betul ke kena lelaki jadi mandul ataupun naik breast dan sebagainya tu. Orang perempuan jangan risau. Malam ni saya selesaikan isu you boleh makan. Cuma saya kata tadi, kalau nak rajin sangat makan hari atau nak minum hari-hari, jangan selalu ambil yang GMO punya. Nak tahu tak tahu tu, zaman moden sekarang dah boleh tengok kat belakang label, dia akan tulis kat situ organic. You ambil kacang tu ataupun tempe-tempe tu sekarang pun dah ada organic tempe. Okay? Untuk orang kanser, memang you kena lebih hati-hatilah, betul lah kan? So, jadi kita masuk akal. Bila cerita ni, kita jangan panik bila orang kata kena kanser yang tu tak boleh, ni tak boleh. Kalau tafu ni. Sebab tu bila dia buat konsep tempe ataupun di Indonesia atau di
negara-negara seperti Japan semua dia buat seperti apa dipanggil miso soup kan, dia buat natto. Kadang-kadang sekarang ni yang buat soya sauce, yang buat kicap, yang tu semua jangan terlalu rajin lah, sebab bukan salah kacang soya tu, salah garam dan gula yang terlalu banyak. Dan di fermentasi tu no problem. Bila you buat fermentasi nak jadi tempe tu antara terbaik. Dia diiktiraf sebagai prebiotik dan probiotik pun. Saya ulang, prebiotik ialah makanan bakteria, probiotik ialah apa? Probiotik ialah bakteria tu sendiri. Sebab mereka menjadikan tempe tu kan, kalau you tengok dia peram dia dulu kan, dia ferment tu peram lah kan. Jadi dia jadikan macam you nampak tak putih-putih kan, tempe tu kan, nampak dia punya kekacang tu dalam-dalam ni kan, tapi dia compact dia tu, dia penuh dengan dia punya makanan untuk bakteria baik, dan dia pun ada bakteria baik dalam tu. Jadi orang yang amalkan makanan-makanan, bahkan di Indonesia tu dia orang ambil yang baru masak, dia orang dah makan dah, tak payah goreng dulu, tak payah nak buat rojak dan sebagainya, dia orang dah makan kan. Tapi sedap. Ada cara masakan, boleh buat cara biasa, cara goreng, cara buat bacem. Jadi pembantu rumah saya orang Indonesia, jadi dia orang ada apa tu resipi-resipi yang dulu saya ingat apalah dia orang buat ni, rupanya sedap, bukan main cara dia orang apa tu olah tu kan. Namanya bacem. Okey, sedap, dia masam-masam manis-manis. Dia macam dah fermented sikit. Tapi anda yang sukakan kacang soya punya asas makanan memang bagus. Salah satu daripada kebaikan susunya pula ataupun milk dia, soya milk ni kan, kalau you buat sendiri lagi bagus, sebab dia tidak ada preservatif, tidak ada apa tu pengawet. Bagi mereka yang suka, amalkanlah setiap hari, no problem. Bahkan setengah daripada anda saya suruh ambil 3 kali sehari pun tak apa. Cuma pagi tu tak benarkan sebab saya lebih kepada buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi bila datang tengah hari, no problem. Okay? Tapi kan dia asal daripada bijirin, dia asalkan daripada beans. So actually it is still allowable, masih dibenarkan. Sebab you nampak macam dia makanan, tapi dia sebenarnya asas daripada legume. Dan legume ni masih terletak di bawah apa tu bijirin dan sayur-sayuran. Dia tidak kira plate 2, dia masih lagi plate number 1. Kalau mereka yang ikut D&D diet lah. Mulai besok dah boleh cari soybean punya produk. Okay, asalkan dia lebih kepada yang organik. Saya tahu bila saya cakap ni, saya terbayang kepada pencarian kat mana nak cari yang organik semua tu. Okey, sekarang ni dah ada jual di supermarket. Kalau mereka yang dah boleh tanam sendiri, lagi dahsyat. Okey, you are the best. Kalau boleh tolong sharekan, boleh saya tolong jual untuk anda lah. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni ramai orang nak beli yang organik kan, tak ada supply, tak cukup. Kalau ada pun kena booking dulu. Itulah, kita dah cerita tentang soya dan jangan lagi risau-risau. Ada orang tanya saya pasal gout. Okey, sama ada gout boleh tak ambil apa tu soya punya bahan ni. Okey, saya dah kata tadi, antara soya yang fermented, yang dah dijadikan macam tempe, taufu, tokwa, jadi bacem semua tu, adakah dia lebih baik daripada yang tak fermented? Jawapannya yes. Yang fermented, yang dah dijadikan macam ragi semua tu, maksudnya dah diperam semua tu, lebih baik, okey, daripada yang fresh. Okey, itu jawapan saya. Baik, gout no problem. Sebab apa? Di dalam taufu, tempe semua ni, ataupun kacang soya punya beans ni, dia tidak banyak apa yang dinamakan purin. Tak purin yang menyebabkan kristal, menjadikan kita punya gout tu lebih. Namun disebabkan tinggi proteinnya, sebab dia kan pengganti daripada daging. Kalau you tak makan daging, apa-apa jenis daging pun, yang ni dah cukup protein dia. Okay? So memang kalau you sensitif, you kena hati-hati. Namun bukan disebabkan oleh you makan banyak soya, pada dasarnya menyebabkan you kena gout dulu-dulu, sebab mungkin terlalu banyak daging merah, daging yang berat-berat lah kan, banyak daging dan banyak gula, itu penyebab utama kena gout. Dah mula kena gout, kena kacang hijau pun you boleh sakit kan. Itu sebabnya. Okay. Pucuk tahu boleh, memang bagus. Apa saja yang asalnya daripada
daripada apa tu kacang soya. Apapun berlaku, pastikan you dah rebus dia atau dah rendam dulu dan apa tu maksudnya dah ditukar daripada asas yang keras tu mesti dilembutkan dahulu ataupun dijadikan makanan dahulu baru boleh makan. Maksudnya jangan cuba-cuba nak gigit-gigit apa tu kacang soya yang fresh sebab dia masih banyak ada bahan-bahan yang dipanggil anti pestisida. Dia kan ada natural lawan serangga tu. Jadi takut racun tu pula masuk dalam perut you nanti. Ada gastrik, ada GERD, memang saya galakkan you ambil banyak bahan-bahan yang berasaskan kacang soya ni. No problem. Okay? Ada bahan-bahan yang kenapa orang mengata sangat kepada bijirin ni ataupun kepada kekacang ni takut jadi bahaya. Disebabkan apa? Kita lupa yang saya kata tadi, dia kena ada suhu ataupun kena rendam dahulu baru buang dia punya racun-racun tu. Cancer survivor boleh, yes, no problem. Terutama sekali yang berbentuk yang telah fermentasi. Okey. Pendek cerita jadi pemakan tempe lah senang. Okey. Saya tak tahu pula lah tempe tu boleh bagi putih muka ke tak boleh muka, apa tu whitening atau tidak. Yang tu saya tak ada nampak kajian mana-mana yang kata boleh memutihkan. Okey. Niat saya ialah untuk memberi kebaikan kepada semua rakyat Malaysia. Semoga mereka dapat ilmu dan boleh pegang kesihatan tu di dalam tangan masing-masing. Maksudnya ada cukup ilmu untuk menangani. Sebab apa? Untuk kita menjaga kesihatan kita, kalau you belajar daripada D&D diet dahulu, itu sebagai asas yang penting. Jaga minuman, jaga buahan, jaga sayuran, jaga makanan yang kita duk cerita sekarang ni. Cuma jangan terlalu taksub. Tahu tak taksub? Taksub ni, kalau tak boleh langsung tu. Kalau tak boleh ni, tak boleh langsung ni. Cuma kalau you dalam keadaan sakit saja, saya kata, you kena hati-hati. Kalau you dalam keadaan biasa-biasa ni, jangan terlalu taksub. Faham taksub tak? Sampaikan semuanya tak boleh. Saya sendiri kalau dalam konsep D&D diet pun membenarkan apa yang dinamakan cheat day. Bukan cheat day untuk benda yang negatif, tapi untuk membuka jalan supaya kita tu ada ruang untuk mendapat apa-apa yang kadang-kadang kalau terlalu kuat kepada satu jenis diet saja, dia nanti jadi lemah pula, ada ketinggalan kat sana sini. Contoh kita tak cukup B12. Okay. Yang tu kita kena buat suplemen dan sebagainya. Untuk mereka yang belum join D&D Academy, tolong join secepat mungkin sebab kita dah tambah dengan doktor-doktor baru untuk bagi anda khidmat untuk anda bertanya. Sebab kadang-kadang tak sempat tanya saya, boleh tanya ke geng saya sendiri untuk mendapat ilmu. Nombor satu yang penting ilmu dulu. Nombor dua, sambil menjana pendapatan yang bersesuaian dengan usaha anda. Ramai juga yang kata macam mana ni dapat tu semua tu, tapi saya dah tengok sebahagian besar daripada rakyat kita, kalau you cuma nak je tapi you tak mau berusaha, sorry, tak ada jalan. Tapi bagi mereka yang menanya dan ingin bersemangat nak maju, yang tu saya boleh bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita nak ajak you masuk D&D Academy. Kenapa? Nombor satu, you bayangkan ilmu yang saya dah buat lebih kurang dekat 2 tahun ni, dah lebih 200 over YouTube punya video, you akan dapat yang telah dieditkan. Nombor satu. Nombor dua, you akan dapat semua premium program seperti Goodbye Diabetes, Goodbye Obesity, Goodbye Cancer pun, Goodbye Stress, dan kita nak buat banyak lagi, Goodbye Arthritis, ada 12 Goodbye nanti. So anda akan dapat dari semasa ke semasa. Nombor tiga, you akan dapat berkonsultasi dengan doktor-doktor yang ada hampir 30 seluruh Malaysia, yang dipanggil Wellness Advisor. Semuanya para doktor medical. Dan nombor 4, you akan dapat apa saja ilmu yang terbaru dan produk-produk terbaru yang saya akan cerita kepada anda. Tapi nombor 5, dengan menggunakan satu jari aja, you boleh share dengan kawan you bila dia beli atas platform kita dndacademy.my, dndacademy.my, you akan dapat imbuhan 3 kali. You sendiri beli dapat, kawan you beli dapat, dan kawan daripada kawan you pun dapat 3 kali. So, sambil belajar, sambil menjana pendapatan. Okey, saya berjumpa anda di dalam D&D Academy. Join sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.